Hai semua, selamat kembali. Hari ini saya nak mengajar anda satu ilmu yang baru. Ilmu ni bagaimana nak minimizekan, mengurangkan ataupun meminimalkan kita punya kerugian. Tapi at the same time kita memaksimalkan keuntungan kita. Tapi fokus dia lebih kepada meminimalkan kerugian. Satu lagi video berkenaan dengan memaksimalkan keuntungan saya dah bahas dekat sebelum ni. Boleh tonton dalam dalam YouTube saya, channel saya, dan saya juga ada bagi dalam deskripsi lah, boleh tengok dekat situ. Okey, so cuba perhatikan carta ni. Carta ni kalau tengok dekat sini kan, harga tengah naik dekat sini, harga tengah naik, turun. So benda dekat sini time ni dia tengah uptrend tau. Dia tengah uptrend sebab dia punya tinggi tu makin tinggi rendah tu makin tinggi juga. So dengan tu kita kata dia uptrend. Tapi kalau anda buat satu trending line kita buat satu trending line sekarang. So saya akan buat satu trending line. So trending line ni dia kena pass through sebanyak-banyak point yang kat bawah tu. Seboleh-bolehnya sebanyak point kat bawah tu. So kita dapati dia pass through point dekat sini 1 2 3. So maksudnya dia agak kuat lah. Dia punya trend line ni agak kuat. So sebab dia melalui banyak line. So, apa yang kita dapati, kita kena fokus pada bahagian ni. Pada bahagian ni kan harga dah menurun kan. Tapi harga yang menurun kat sini, dia dah melepasi jauh ke bawah daripada trend line yang ni. Ni trend line kita. Tapi harga yang dekat sini dah jauh jatuh. So, the moment harga tu dah jatuh kan, saya immediately akan start jual kat sini. Walaupun itu mungkin bukan point yang terbaik untuk jual, tapi kebanyakannya saya akan jual. Tapi mungkin kalau anda dapati market tu taklah panik sangat, okey, taklah panik sangat. Dia sebenarnya depend kepada berita juga apa yang situasi time tu. Kalau tak panik sangat, ada kemungkinan harga akan naik kembali kan macam ni. So maksud dia kalau anda tak jual kat sini, ni 0 point lah yang kata untuk saya jual kat situ, tapi anda cuba boleh, kalau anda dapati dia naik semula kan, anda boleh jual kat sini. Anda dah boleh jual kat situ. Itu point nombor 1 lah. Itu the best point I will say lah, yang kita boleh meminimalkan kerugian kita. Point nombor 1 adalah point yang terbaik untuk kita jual kita punya saham. Time itu, the moment pada masa kita dapati trend line tu dah tak follow trend line tu lagi, kita dah jual kat sini. Ni tak berapa baik, tapi yang ni point yang terbaik untuk kita jual. Tapi katakan sometimes masalah dia bila dia buat trend yang uptrend macam ni kan, dia agak strong kan, dia atas gitu kan, sekian lama kan. So kebanyakan investor dia akan jadi alpha dan dia akan overconfident, dia tak akan jual, dia ingatkan dia tengah buat retracement, dia akan naik balik semula, uptrend tu akan continue. Itu tanggapan kebanyakan mereka, dan mereka dalam alam tu, dan mereka akan mengalami kerugian disebabkan itu. So kalaulah anda terlepas poin kosong ni dengan poin 1 ni, anda masih ada peluang untuk meminimalkan kerugian. So bila dia buat harga turun ni, harga turun ni akan sangat-sangat kuat. Dia jatuh tu akan sangat kuat. So anda akan rasa sangat panik. So anda sepatutnya jangan panik kat sini, sebab bila harga turun sangat ke bawah, ada kemungkinan dia akan naik juga lepas tu. So sebenarnya poin yang baik untuk kita jual balik adalah bila dia buat retracement naik balik. Point nombor 2 ni. So ini second best point lah. Second best point. So siapa-siapa yang terlepas point kosong atau point 1, point nombor 2 ni masih dikira terbaik untuk kita menjual saham kita. Kalau kita terlepas point 2 ni, itu dah kira musibah lah. Sebab dia akan jatuh terlalu banyak, dia akan naik juga. Of course, dekat sini point nombor 3 pun boleh dijual kat sini, tapi anda mungkin dah suffer losses yang agak tinggi. So that's why kita nak dalam video ni kan, apa yang kita nak pelajari dalam video ni, teknik yang saya nak ajar adalah bagaimana nak identify yang bila dia turun kan, bila dia turun dia naik balik kan, kita panggil retracement. Bila dia naik balik tu kita panggil retracement. Setinggi mana dia boleh naik, itu yang kita nak analisa. Sebab lebih tinggi dia naik, lebih bagus kita untuk jual, sebab harga yang tinggi membolehkan kita meminimalkan kerugian. So kita nak analisa setinggi mana retracement ni akan naik.
Itu yang bila saham tu dalam kalau tengok dekat sini kan, trend dia dah menurun tau. Harga dari uptrend dekat sini sekarang dah jadi downtrend dah. Downtrend kan. Dalam downtrend ni kita nak identify seawal-awal mungkin point yang semaksimum mungkin satu ataupun dua ni untuk kita jual. Sebab tapi kalau anda jual kat point 1 dan 2 di mana anda juga beli dekat pucuk dekat sini, anda still suffer kerugian. So that's why anda kena tengok video saya yang kat description ni, ada satu link di mana saya bagi satu video menerangkan bagi ilmu bagaimana nak beli bila uptrend ini. Dan saya ada banyak-banyak video ni yang menganalisa bila uptrend tu boleh naikkan uptrend tu. Apakah trend tu yang uptrend tu boleh naik lagi ke, tak boleh naik lagi ke. Itu semua analisanya ada dalam channel saya. Cuba tengok setiap satu video ni. Setiap satu video ada ilmu-ilmu yang berbeza. Ada video saya yang asyik mengulang benda yang sama. Semuanya ilmu berbeza. So stay tune dalam video ni. Dalam video ni anda akan belajar satu ilmu yang sangat baru. Okay? Sekarang saya akan tunjukkan 3 senario. So yang ni adalah senario nombor pertama. Bagaimana nak menjangka ataupun menganggarkan ketinggian bila dia buat retracement pada downtrend. Ilmu ni ilmu yang sangat berguna sebab tak banyak orang yang bercerita tentang cutting loss ataupun meminimalkan kerugian tu. Kebanyakan video dalam YouTube ni dia cakap bagaimana nak buat duit lebih banyak dan lebih banyak. Tapi kita juga kena tahu ilmu macam mana nak mengurangkan kerugian. Itu yang paling mustahak. Sebab sama ada kita buat duit bergantung sama ada anda boleh kontrol risiko anda. Tak boleh kontrol risiko, duit itu akan jadi jahanam. Akan jadi banyak kerugian. Tapi kalau anda boleh ada ilmu untuk kontrol risiko, anda akan mahir dalam dalam bidang membuat duit inilah. Okay, so let's see lah. Situasi pertama, kita ada 3 situasi. Senario pertama ni, katakan kita ada satu saham yang menaik tu, uptrend tu, lepas tu dia buat penurunan, naik turun ni. So of course siapa yang pandai tu dia akan jual kat sini. Okay, itu memang maha guru lah. Okay, siapa yang boleh jual kat situ maha guru. So tapi tak semua boleh jadi maha guru. So kebanyakannya dia akan jual kat sini ataupun jual kat sini lah. So ini point 0 yang saya katakan tadi, ataupun ni jadi point nombor 1 lah. Kalau boleh jual kat situ. Tapi disebabkan trend ni, yang uptrend ni, disebabkan uptrend ni, psikologi dalam fikiran seseorang itu sangat positif, yang harga saham ni akan naik semula and all that. So dia tak akan jual. So dia akan miss lah point nombor 0 dan point nombor 1 ni. Jadi second point yang terbaik untuk dia jual, of course dia boleh mungkin tempat ni boleh jadi point terbaik untuk dia jual, ataupun dia boleh juga menjual along this line lah. Dia mungkin boleh jual kat situ juga. Itu pun dia boleh jual. Okay, tapi tapi certain people tu dia macam still tak ada mood nak jual, sebab dia still overconfident nak jual nak harga tinggi baru dia jual kan. So point nombor 2 ni lah terbaik. Kalau lepas point nombor 2 ni tak boleh lagi lah, mungkin akan mengalami kerugian sangat teruk. Okay, so anda boleh jual dekat tempat kosong ni, boleh jual kat tempat 1 ni, ataupun along the way ni pun boleh jual. Tapi sometimes kita tak pasti. Mungkin harga tu bila dia buat curving macam ni kan, kalau dia start buat curving macam ni, anda hold on sikit sebab mungkin dia akan buat kenaikan. Sekarang kita nak pelajari sejauh mana kenaikan tu akan berlaku. Itu yang kita nak tahu. So nak tahu benda tu, okay, saya erase sikit lah.
atau dia kotor sangat. Okey. So nak tahu point sebagai mana dia akan retrace kat sini banyak mana dia akan naik kat sini. So first kita kena ada satu reference point. Reference point kita adalah point yang terdahulu. Retracement yang terdahulu adalah dekat sini. Kita nak analisa, katakanlah I padamkan benda ni. So katakan harga tengah mula naik kat sini. Bila harga dah mula naik kat situ, I akan pergi tengok dekat previous punya retracement yang ni. Yang ni previous retracement dia. So yang ni I akan jadikan sebagai reference. Untuk buat analisa. So dalam reference punya retracement ni, saya akan cuba kaji apakah dia punya bucu dekat sini, angle dia. Saya akan tengok angle dia bagaimana. Apakah angle dia, saya akan tengok angle kat sini. Angle kat sini adalah, kalau anda perhatikan, yang ni adalah 90 darjah. Okay. So bila angle tu 90 darjah, dan dekat sini, dekat point yang ni, dia mula naik sikit kan. So saya tak boleh nak buat ukur dia punya bucu dekat sini lagi, sebab saya perlukan 1/3 ketinggian yang asal ni, reference ni. Kalau tinggi yang asal ni, saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. So yang ni saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. So minimumnya saya perlukan tinggi yang banyak ni. So bila saya dah ada tinggi banyak ni kat sini, katakan harga sekarang naik. Okay. So lebih tinggi lebih bagus lah, tapi sekurang-kurangnya 1/3. Okay. So dia naik kan. Okay, saya nak padam sikit. Nak bagi cantik sikit. Okay, dia naik macam tu dah melepasi 1/3 So dia dah melepas 1/3. Sekarang saya agak confident untuk membuat pengukuran. So saya boleh ukur dekat sini angle dia berapa tu, bucu dia berapa tu. So angle kat sini pun 90 darjah. Yang ni pun 90. Saya kena guna yang kuning assistant. Yang ni pun 90 darjah. Okay, yang ni pun 90 darjah. So bila anda dapati kedua reference tu pun 90 darjah, yang currently anda study, anda tengah study point dekat sini tau. Ini adalah current point lah yang saya highlightkan kat sini, yang point dekat sini. Ini adalah current point yang kita tengah decide. Ataukah saya berapa tinggi yang dia boleh naik supaya saya boleh jual. Ini anda tengah berfikiran. Okay. So sebabkan dia 90 darjah kedua-duanya, so ini agak senang untuk kita analisa. So cara analisa senang je. Kita akan ambil ketinggian pada reference ni. So yang reference ni dia naik banyak mana. Katakan dia naik RM4. Katakan dia naik RM4 dari bawah ni sampai ke atas ni dia naik RM4. Katakan So dia akan naik sama juga. So dekat sini pun dia akan naik, dan bila akan mengukur lebih kurang dia akan tinggi dia RM4 juga. Okey, dia akan jadi RM4 juga. Okey, dia akan jadi RM4. Okey, dia naik. Okey, selepas dia naik RM4 tu, akan ada pressure untuk jual balik. Kamu ke berangkali-kali lah. So ilmu yang saya bagi ni semuanya adalah bukan benda yang 100% betul. Dia anggaran, ini adalah keberangkalian, dia akan menjadi begitu, keberangkalian tinggi lah. Okay. So nanti saya akan buat satu lagi video menganalisa saham yang sebenar di Bursa Saham Malaysia ni. Apakah dia mengikut prinsipal ataupun filosofi the arts teknik ni yang kita pelajari sekarang. Okey, dari segi teorinya dia begitulah. Sebab kalau anda perhatikan apa dia punya logik dia, bila dia buat penurunan tu selling power, orang menjual jual tu, dia tekanan menjual tu tinggi. So bila dia tekanan membeli pula naik,
and dia membeli dengan kadar yang sama dengan bahagian sini, so kemungkinan besar dia akan mencapai tinggi yang sama juga. Itu dia punya teori dia. So that's why kita kata kalau yang ni boleh naik RM4, yang ni pun boleh naik RM4. Sebab bucu dia sama 90 dan 90. Okay. So ini mungkin lukisan saya bukan berskala. So anda kena maafkan saya untuk tu. Tapi ini adalah senario nombor pertama. Okay, senario pertama ni adalah mudah. So lepas dia naik 4 tu, dia akan turun balik. Okay, saya lukis balik. Dia akan turun balik. Dia akan turun balik. Kalau lah buyers tu, seller tu overcome the buyer, seller tu lebih banyak daripada buyer, dia akan turun balik. Okay. So ini adalah situasi nombor pertama lah. Okay. Okay, sekarang kita akan tengok situasi nombor 2. Kalau dalam situasi nombor 2 ni, kita akan okay, so sekarang sekejap saya ambil, katakan kita tengah menganalisa kawasan ni. Inilah tempat kita tengah menganalisa, and reference point kita akan kat sini. Ini akan jadi reference kita. Okay, ini akan jadi reference kita. So kita akan tengok berapa dia punya bucu kat sini. Okay, berapa bucu kat sini. So bucu ini kita katakan di 80 darjah. Okay, katakan dia 80 darjah. Okay. So and then kita akan tengok sama ada current punya level ni dah mencapai satu kenaikan tu dah mencapai 1/3 daripada kenaikan yang reference ni. So kita, apa yang kita boleh buat, kita boleh ambil bagi kepada 3 bahagian lah. Okay, so ini kita ada 3 bahagian kat sini. Okay lah. So kalau kita dapati 1/3 kat situ juga, okay, kat sini 1/3, 1/3 kalau kita dah dapati benda tu, naik lebih sikit, kalau dia naik macam tu, sekarang kita dah boleh mengukur sudut yang ni pula. So kalau anda perhatikan, sudut yang ni adalah lebih mendatar, yang ni lebih curam, kenaikan dia lebih curam, tapi yang ni lebih mendatar. So yang ni lebih mendatar, compare kepada yang ni lah, yang ni lebih curam, kenaikan dia lebih curam, ini lebih mendatar. So disebabkan dia lebih mendatar, saya anggarkan dia punya bucu kat sini, sudut dia mungkin katakan 100 darjah. Okay, katakan dia dalam 100 darjah. Okay, so dari segi psikologinya, 80% bila dia buat penaikan 80% ni, tiba-tiba wujud buyers, pembeli. Tiba-tiba wujud pembeli. So dia banyak penjual kat sini, banyak penjual harga turun kan. Tiba-tiba wujud pembeli. Bila pembeli wujud, dia tiba-tiba naikkan harga tu, dia naikkan secara mendadak tau. So that's why sudut dekat sini 80 darjah. Okay, 80 darjah, agak curam sikit. Tapi yang kali kedua pula, bila dia ada penjual, so harga turun, jual harga turun kan. Habis tu pembeli datang. Pembeli datang, dia beli tapi bukan kadar yang agak cepat. Dia bukan beli dengan agak keadaan panik, macam dia bukan nak sangat nak belilah kalau dibagikan kepada dikomparekan kepada reference ni. So bahagian kedua ni, dia punya pembelian tu ala kadar saja. Dia tak strong lah, tak strong. Dan sebab itulah dia punya bucu tu jadi 100 darjah. So disebabkan itu, sebab pembelian kuasa beli tu tak banyak, so harga saham tu tak mungkin boleh naik lebih tinggi berbandingkan yang reference point kita. So katakan reference point kita ni, reference point kita ni tinggi dia katakan RM5, katakanlah RM5. So yang ni harga yang, so kita boleh benchmark lah. So apa yang kita boleh buat, ini so kita boleh tindihkan line ni macam mana saya ambil line hitam line hitam ni kita tindihkan kat sini, so maksudnya yang angle ni adalah 80 darjah. Okay, kita tindihkan, and then kenapa kita nak tindihkan? Just for very simple reason, kita nak buat benchmark. Sebab tadi kita dapati
tinggi dia 5 kan, RM5 kan. So kita nak buat sama juga. So dari bawah ni sampai yang ketinggi tu, benchmark kita tu RM5. RM5. Tapi memandangkan kita punya kenaikan ni baru kat sini, yang hitam tu benchmark yang hitam tu benchmark dengan sama dengan ni angle dia pun sama 80 darjah, sama semua benchmark kena sama. So tapi kita punya current punya kenaikan tu dia lebih kurang lebih ke bawah, bukan kata lebih kurang lah, lebih ke bawah bila dibandingkan kepada benchmark. That's why dia punya bucu tu boleh sampai 100. Mungkin dia tak curam so that's why dia 100. Okay, so disebabkan dia lebih ke bawah, tekanan bias tu tak banyak, so dia tak akan naik melebihi. So kenaikan yang ni kan, yang kita kaji ni tak akan melebihi daripada RM5. Kenaikan tu akan kurang daripada RM5. Okay, so dia akan naik. So benda ni dia akan naik, dia akan turun balik. Kat sini turun balik. Dia akan turun balik. So nak tahu dia akan naik sebanyak mana, ini kita satu lagi ilmu. Okay, kita first thing kita dah tahu sekarang, kenaikan disebabkan angle dia 100 darjah lebih mendatar. So kenaikan tu tak akan setinggi macam benchmark kita yang reference point ni dia tak akan naik sampai RM5. Dia akan naik kurang daripada RM5. Tapi itu nombor satu. Nombor dua, kita nak tahu secara lebih tepat berapa dia punya kenaikan. Kita kata kurang RM5, tapi ada ke RM2, RM3, RM4, tak tahu kan. So nak tahu benda tu, anda kena kaji. Okay, jap. Saya kena erase Saya akan erase benda ni. Saya nak bagi free space sikit. Okay. Sekarang, so nak tahu kenaikan tu bagaimana kan? So kita ada bila sesuatu saham tu tengah turun, dia naik kemudian turun balik. So apa yang kita boleh kata, line ni adalah line resistant. Resistant tu kalau dia boleh pecah resistant tu, dia akan naik lebih atas lah. And then support ni dekat sini. Bila dia pecah line support tu, dia akan turun lebih ke bawah. Macam tu kan, support dan resistant. So disebabkan support ni lebih ke bawah tau, resistant ni lebih ke atas. So tadi bila kita buat tindihan so saya lukis balik tindihan dia macam ni kan. Oops, terlalu banyak pula. Sampai dekat sini kan, RM5 kan. So kita buat tadi RM5 kan, dia punya benchmark RM5 kan. So antara benchmark ni, line benchmark antara point 1 dengan point 2 ni, antara line bawah ni dengan line atas ni benchmark tu, kita akan cuba carikan satu line resistance. So ni dia punya benchmark. Ke bawah benchmark tu kita akan cari satu point resistance. So kalau kita tengok harga saham kat sini kan, harga saham ni dia taklah dia turun saja kan. Sometimes dia buat macam turun naik macam tu kan. So dekat sini kan, kita akan cari satu point resistance. Mungkin ini. Tulisan saya tak elok. Okay, sekarang kita perhatikan dia punya resistance. Ini adalah line resistance dia. Okay, line resistance So maksudnya harga saham ni dia boleh naik sampai ke situ. Sekarang kita tahu lebih jitu yang mana dia akan naik. Dia akan naik sampai ke line resistance tu. Okey. Itu adalah untuk senario kedua. So kita dapati satu, kita boleh mengetahui apakah kenaikan tu akan lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada yang sebelumnya. Then nombor dua tu kita dapati, kita boleh anggar lebih jitu berapa kenaikan dia berdasarkan support dan resistance. Okay, so sekarang kita akan melihat pada lepas, okay, mungkin saya nak tambah, mungkin lepas dia capai resistance tu, dia akan turun balik. Itu mungkin akan berlaku lah. Okay.
So, saya akan tunjuk senario ketiga, senario terakhir. Okey, sekarang kita tengok senario yang ketiga ni, senario yang paling last. So, kita masih ada trend yang menaik, lepas tu dia menurun kat sini. So, bila dia buat penurunan dekat sini, kita punya point analysis dekat sini lah. Macam biasa tadi, point of analysis. Kita tulis point of analysis dekat sini. Tapi untuk analisa point yang ni, point analysis ni kat sini, kita kena ada reference yang terdahulu. Immediate reference lah. Yang sebelum ni, retracement yang terdahulu lah, immediate punya. So, kita tengok immediate punya kat sini, kita tengok bucu dia. Katakan bucu ni adalah 90 darjah. Okay, adalah 90 darjah. So, then kita comparekan kepada kita punya dan kita akan compare kepada bucu yang ni lah. So, macam biasa kita perlukan 1/3. So, dia bila dia turun mendadak macam ni, habis tu dia naik, make sure kenaikan tu ada at least sekurang-kurangnya 1/3 daripada yang sebelumnya. So, kita boleh ambil ni, kita bagi pada 3. Sekurang-kurangnya kena ada ketinggian bahagian ni. So, kau katakanlah dia naik macam ni, agak tajam dia naik. So, yang ni kalau kita ukur dia punya ketinggian ni lebih daripada 1/3. So, kita dah boleh buat sukatan. So, kita akan buat sukatan untuk bucu yang ni, berapa dia punya angle. Sudah tentunya angle kat sini adalah sangat, sebab dia sangat curam. Dia kenaikan dia sangat mendadak. Mungkin angle kat sini 45. Katakan 45 darjah. Okay. Or maybe 40 jugalah. Ni anggaran je. 40 darjah mungkin. Kenaikan dia sangat, maksud dia pada 90 ni ada kuasa beli yang datang. Tapi pada kali ini kuasa beli yang datang pada bucu yang 40 darjah ni sangat-sangat kuat. Kuasa pembelian sangat-sangat kuat. Mungkin ada berita terbaru yang sangat baik. So, kuasa beli tu datang secara tiba-tiba dan mendadak. So, kenaikan tu berlaku secara mendadak. So, kalau kita dah dapati dia 40 darjah berbanding pada reference kita. Okay, kita letak ni reference. Ni reference kita. Dan sekarang kita boleh buat satu anggaran yang disebabkan pembelian tu akan mendadak, harga tu akan naik lebih tinggi daripada reference kita. So, kita akan buat tindihan juga. So, kita ambil line ni kan. Kita tindihkan kepada sini. Kejap. Dia tak berapa 90 darjah tu. Kita tindihkan 90 darjah lah. So, maksudnya bucu ni adalah 90 darjah. Sama seperti yang reference kita. Okay. Dan satu lagi yang kita boleh buat, kita ukur dia punya ketinggian. Yang mana dia naik tadi. Kalau yang ni dia naik RM5. So, keberangkaian tinggi, kita punya benchmark lah. Adalah RM5 juga. Tapi disebabkan dia punya kenaikan sekarang ni agak tajam kat sini. Okay, yang ni kenaikan dia agak tajam 40 darjah tu. Kita boleh buat anggaran bahawa kenaikan tu akan jauh lebih tinggi daripada benchmark kita RM5 tu. So, mungkin dia akan naik sampai ke sini. Mungkin gitu. Dia akan naik sampai ke sini. Possible kan? Sebab dia sangat kuasa beli tu sangat mendadak dan sangat strong. Okay. So, itu nombor satu. Kita boleh buat anggaran yang kuasa beli sekarang adalah sangat tinggi. Therefore, dia akan naik lebih tinggi daripada RM5, daripada benchmark kita. Itu conclusion nombor satu. Conclusion nombor dua yang kita boleh buat, kesimpulan nombor dua kita boleh buat, apakah ketinggian yang lebih jitu ataupun lebih tepat lah. Kita nak find out kenaikan yang lebih tepat. Sebab kita tak naklah kata okay, dia akan naik lebih dari RM5. Kita nak RM6 ke, RM7 ke, RM10 ke. Kita nak lebih tepat. So that kita boleh jual timing pada harga yang lebih tinggi dan meminimalkan kerugian kita. So, untuk tu, anda perlu analisa. So, saya kena erase. Saya akan erase bahagian ni. Okay. So, anda kena menganalisa trend dia menurun tu. Okay. So, saya buat line ni. So, ini menurun, naik, turun .
So yang ni adalah resistance kita, yang ni adalah support kita. So disebabkan tekanan berlian ni sangat tinggi, so kita akan aim pada yang lebih tinggi, iaitu resistance. So maksudnya bila dia turun macam ni kan, dia turun macam ni kan, so kita akan tengok point resistance. So ini adalah satu resistance, ini adalah resistance juga, tapi kita akan ambil target kita lah. Target kita adalah lebih daripada RM RM5 ni, tinggi ni, dia kena lebih daripada RM5. Maksudnya target kita mungkin ada sekitar yang ni lah, dekat atas ni, lebih daripada yang RM5, target RM5 ni. So kita dari mula bawah ni dia naik, kita target RM5. Itu benchmark. RM5 itu bukan target, dia benchmark. Tapi target kita adalah lebih tinggi daripada benchmark tu. Lebih tinggi. Tinggi itu tinggi bahagian mana? Kita kena tengok most immediate punya, yang paling dekat punya resistance. So ada dua resistance. Yang ni dekat sini satu lagi kat sini. Kita ambil yang resistance yang paling immediate. Itu target kita. So kita so katakan dia betul-betul capai target tu, habis tu mungkin dia buat penurunan lagi. Keberangkalan tu ada, dia buat penurunan balik. So dekat sini yang tempat yang elok sekali kita nak buat penjualan adalah dekat sini. Okay, tempat ni lah paling elok untuk kita buat penjualan. Okay, saya buat ikut pen yellow. Ini adalah tempat yang paling baik untuk kita. Tempat kedua paling baik lah. Tadi kita dah kata tempat paling baik kat sini sebenarnya. Right. Ni tempat kedua paling baik. Sebab tempat pertama tu keberangkalian kita akan miss lah. Tempat kedua yang paling kita boleh harap lah. Okay. So jadi saya harap saya dah bagi satu ilmu yang sangat bermanfaat kepada anda. Tolong tonton balik lah video ni. Kalau anda tak faham sangat, tolong ulang balik dan tengok balik. Dan anda boleh bagi komen juga kalau ada benda yang masih tak faham, mungkin saya boleh tolong jelaskan. Dan anda cuba tengok juga video-video saya lain, sebab saya ada topik-topik seperti yang mana dia boleh naik, yang mana dia boleh turun, kalau sideways. Satu lagi ilmu saya nak bagi, teknik yang kita belajar sekarang ni untuk analisa tinggi mana retracement tu kan, cuma kita boleh guna untuk uptrend dan downtrend. Sideways kita tak boleh guna. Itu paling mustahil. Ilmu yang mustahil juga. Uptrend dengan downtrend kita boleh guna ilmu saya ajar dalam video ni. Kalau sideways ilmu ni tak berguna. Dia uptrend dengan downtrend saja. Tapi saya ada video lain untuk analisa untuk sideways. Cuba tengok dalam channel saya, ada banyak video dalam bahasa Melayu, ada bahasa English pun ada. Kalau anda sukai saya punya cara penyampaian dan ilmu yang saya sampaikan, tolong like dan sharekan, dan juga mungkin boleh subscribe channel saya supaya anda dapat update, dan ia juga menjadi motivasi untuk saya. Okey, terima kasih.